Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Zahari bin Ajab, pembantu awam di unit penyelarasan latihan. Tajuk buku yang akan saya ulas pada hari ini ialah Sihat untuk Lebih Sihat. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Ahram Subroto. Buku ini mengandungi sebanyak 144 muka surat dan mempunyai 5 bab. Pada masa ini, ramai yang beranggapan bahawa real food sama dengan makanan semula jadi. Menurut penulis, pernyataan ini kurang tepat, walaupun sudah banyak buku yang ditulis tentang makanan semula jadi. Dalam hal ini, ramai beranggapan bahawa makanan semula jadi merupakan makanan yang mengandungi bahan utama organik, tanpa pengawet buatan dan tanpa pewarna tiruan. Menurut mereka, bahan sepenuhnya organik adalah bahan yang digunakan secara semula jadi tanpa bahan kimia atau tanpa penggunaan antibiotik dan hormon. Tidak banyak hasil penulisan yang memberi penekanan mengenai konsep organik dari segi cara pembersihan sesuatu makanan itu. Seperti yang saya maklumkan tadi, buku ini dibahagikan kepada 5 bab. Bab pertama adalah pengenalan real food. Penulis menyatakan bahawa real food adalah makanan yang mengandungi nutrisi penting untuk metabolisme tubuh, tidak mengandungi komponen berbahaya dan tidak berguna pada tubuh badan. Dihasilkan secara organik, mudah diperolehi, proses pembersihannya adalah seminimum mungkin dan dihasilkan secara mesra persekitaran. Konsep real food dimulai dengan penggunaan bahan-bahan makanan yang dihasilkan secara organik seperti beras organik, buah-buahan organik dan susu organik. Bab ini juga menjelaskan kenapa kita harus mengambil real food dalam kehidupan yang serba moden ini, terutama di bandar. Sebahagian masyarakat cenderung memilih makanan yang mudah untuk diperolehi seperti fast food. Fast food juga boleh diperolehi dalam bentuk sejuk beku di supermarket. Makanan tersebut hanya perlu dimasukkan ke dalam microwave dan tidak memerlukan masa yang lama untuk dimasak. Selain itu, semakin ramai yang memilih untuk makan di luar dan secara tidak langsung mereka menganggap kualiti makanan itu tidak penting bagi mereka. Bab kedua pula menceritakan tentang konsep makanan fungsional. Penulis menyatakan bahawa makanan fungsional ialah makanan yang boleh meningkatkan kesihatan dan mencegah penyakit di luar fungsinya. Sebagai contoh, makanan fungsional boleh didapati dalam bentuk tablet, kapsul dan juga kaplet. Makanan fungsional juga boleh didapati dalam tumbuhan seperti kacang, beras merah, tomato, bawang putih, kobis, limau dan dari sumber binatang pula ialah daripada daging lembu serta produk yang lain. Selain membekalkan nutrisi makanan, fungsional juga boleh mencegah dan mengubati sesuatu penyakit. Menurut penulis ini, terjadi kerana dalam makanan fungsional terkandung bahan aktif yang dikenali sebagai phytochemicals. Bahan ini meningkatkan metabolisme baik untuk kesihatan. Phytochemicals boleh diperolehi dari asid amino, glikosida dan asid lemak. Di Asia sudah banyak makanan fungsional sama ada semula jadi, tradisional maupun moden. Makanan fungsional dan moden sangat mudah diperolehi di pasar ataupun supermarket. Makanan fungsional boleh dikategorikan ke dalam real food sekiranya memenuhi semua prasyaratnya. Sebagai contoh, tempe, jika kacang yang digunakan sebagai bahan utama adalah kacang yang ditanam secara organik, maka ia boleh dikategorikan sebagai makanan real food. Dalam bab ketiga, buku ini dipadatkan dengan jenis dan ragam real food. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, buku ini menerangkan pula tentang jenis real food yang popular dan boleh menghasilkan kalori, vitamin dan juga mineral. Selain itu, bab ini juga menerangkan jenis makanan di Asia seperti beras merah, tempe, susu kambing dan juga dadi. Dapatkan dan meneka makanan apa yang dianggap sebagai makanan utama penyebab penyakit diabetes dan jika tidak ditambah baik dengan vitamin oleh pengeluar boleh membawa maut. Betul, makanan tersebut adalah nasi putih. Hal ini terjadi kerana nasi mengandungi glycemic index yang tinggi yang boleh meningkatkan kadar gula lebih cepat di dalam badan manusia. Seseorang yang mengidap penyakit diabetes adalah disarankan untuk mengambil beras merah kerana beras merah memiliki nilai glycemic index yang rendah berbanding beras putih.
Penulis juga mempersoalkan jika beras merah lebih baik, kenapa beras putih lebih banyak dalam pasaran. Menurutnya, ini terjadi kerana beras putih tahan lebih lama dari segi penyimpanan, manakala beras merah sangat mudah rosak walaupun disimpan pada suhu bilik. Selain memiliki kadar glycemic index yang rendah, beras merah juga mampu menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, membantu mencegah batu karang dan boleh membantu seseorang untuk meningkatkan nafsu makan. Bagi mereka yang ingin menjaga berat badan atau mengidap diabetes, mereka perlu mengurangkan pengambilan gula dan mereka boleh memilih bahan pemanis semula jadi sebagai pengganti gula. Satu pilihan pemanis yang dicadangkan oleh pakar kesihatan ialah stevia yang dihasilkan dari tanaman stevia atau nama saintifiknya ialah Stevia rebaudiana bertoni. Selain digunakan sebagai pengganti gula, stevia juga terbukti dapat membantu mengatasi masalah kegemukan, hipertensi dan diabetes. Disebabkan memiliki fungsi kesihatan itulah stevia termasuk di dalam makanan fungsional. Stevia juga termasuk dalam kategori real food kerana dihasilkan dari bahan semula jadi dan sudah digunakan secara tradisional. Selain stevia, ada lagi pemanis yang disarankan seperti tagatos yang hanya boleh ditemui dalam produk yang berasaskan susu. Dalam bab keempat, penulis membawa kita untuk memahami makna sebenar real food dan pola-pola makanan seakan real food. Menurut penulis, dengan hanya memahami konsep real food sahaja tidak akan menjamin kehidupan kita lebih sihat. Ianya perlu dijadikan amalan dan sentiasa dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Pada zaman ini, produk-produk makanan segera terlalu banyak di pasaran dan sememangnya bahan utama real food amat susah untuk diperolehi. Namun penulis mencadangkan agar kita cuba untuk bertani secara organik, kerana bertani secara organik tidak memerlukan kawasan yang luas dan penjagaannya pula mudah. Kerana salah satu konsep real food ialah kita harus tahu dari mana sumbernya. Pada bab terakhir dalam buku ini, penulis menegaskan bahawa pentingnya untuk kita kembali memilih bahan semula jadi dan dijadikan bahan makanan. Kerana makanan pada zaman sekarang banyak mengandungi bahan yang kita tidak ketahui dari mana sumbernya dan boleh mengakibatkan penyakit yang teruk seperti kanser dan lain-lain. Sekian, terima kasih.